Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ikhwan, i'lam anna sabra huwa habsun nafsi 'anil makarih wa qahruha 'ala iltizami muqtada syar'i wa qad dhukira fil athari innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum ala ma tukrihun. Jadi ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahawa sabat itu bermakna bahawa kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan memaksanya, dan dalam masa yang sama kita memaksa diri kita untuk sentiasa berpegang dan melazimi apa yang telah dituntut oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah diriwayatkan di dalam asar, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tudrikuna ma tuhibbun. Sesungguhnya kamu itu tidak akan dapat apa benda yang kamu suka itu illa bisabrikum ala ma tukrihun, kecuali dengan kesabaran kamu ke atas benda yang kamu benci. Okey, jadi sebagai contoh, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya dan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahawa insya-Allah semua orang yang beriman akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh kita nak masuk syurga tanpa hisap sebagai contoh. Jadi contoh, kita suka untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisap, ataupun masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang kita suka. Jadi itu benda yang kita suka. Jadi benda yang kita benci ni apa? Yang kita tak suka ni adalah, sebagai contoh, melakukan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan. Okey, meninggalkan kemaksiatan. Jadi masuk syurga tanpa hisab ataupun masuk syurga ni tanpa sebarang halangan, ini adalah benda yang kita suka. Jadi cara untuk kita mendapatkannya adalah dengan cara kita melakukan benda yang kita tak suka, iaitu melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Waqad dzakara Allah Subhanahu wa taala as-sabra fil Quran akthar min 70 mawdi'an. Jadi seperti mana yang telah disebutkan bahawa kesabaran ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah sebut tentang sabar di dalam Al-Quran lebih daripada 70 tempat. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman wa ma utiya ahadun ata'an khairun lahu wa awsa' min as-sabr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis bahawa kesabaran ini adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya besar, sebahagian daripada iman seseorang. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik, maksudnya lebih besar daripada kesabaran. Jadi pemberian Allah SWT yang paling besar itu adalah sabar, seperti mana yang telah disebutkan di dalam hadis. Waqala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad, fala imana liman la sabra lah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah berkata bahawa kesabaran ini adalah sebahagian daripada
iman. Minal maksudnya sebahagian daripada iman. Tapi maksud sebahagian ini bukanlah seperti sebahagian jari. Maksudnya seperti mana contoh, ketika mana jari itu terputus daripada badan. Tapi yang dimaksudkan ini bukan seperti tercabutnya jari itu daripada tangan, daripada terpisahan jari daripada badan. Tapi yang dimaksudkan bimanzilati ra'si minal jasad, seperti mana kedudukan kepala pada anggota badan. La iman la liman la sabralah. Maksud hadis ni contoh yang kita sebut tadi, ketika mana tercabutnya jari seseorang, maka badan dia masih lagi berfungsi, masih lagi boleh memberikan kebaikan. Maksudnya masih boleh bermanfaat, masih boleh bekerja. Akan tetapi ketika mana yang tercabut itu adalah kepala, maka bermakna badan tersebut tidak boleh mendatangkan kemanfaatan. Tidak boleh. Maksudnya sudah tidak mampu berfungsi. Ketika mana tercabut kepala seseorang, maka secara automatik seseorang itu meninggal. Memang sudah tidak mempunyai fungsi. Maksudnya ketika mana seseorang itu tidak mempunyai sabar, maka dia telah kehilangan sebahagian besar, bukan sebahagian tapi sebahagian besar daripada imannya. Sebab nak kata apa? Pentingnya kesabaran seseorang dalam sesuatu perkara, lebih-lebih perkara tersebut berkaitan dengan bahagian ataupun perkara-perkara agama. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahawa sabar itu ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ati bi an tu'addiha kama amarakallahu subhanahu wa ta'ala ma'al ikhlas wal hudur. Asani as-sabru 'ala al-ma'siyati bi an tajtanibaha kama nahakallahu subhanahu wa ta'ala. Limadha? Haya'an minhu wa khawfan min iqabih. Thalith as-sabru 'alal musibah bitarkil jaza. Jadi seperti mana kita tahu bahawa sabar ini terbagi kepada 3 bahagian. Maksudnya 3 pembahagian. Yang pertama adalah sabar atas melakukan ketaatan. Maksudnya apa? Dengan cara kita melakukan ketaatan tersebut seperti mana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala perintah solat, kita melakukan solat tersebut dalam keadaan kita ikhlas. Solat dalam keadaan ikhlas dan hudur hati ketika mana kita melakukan ketaatan tersebut. Kedua, sabar atas meninggalkan kemaksiatan. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita meninggalkan maksiat tersebut seperti mana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintah Allah SWT banyak. Allah SWT suruh tinggal zina, suruh tinggal arak, suruh tinggal banyak lagi. Banyak Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita tinggalkan dengan apa? Sebab apa kita tinggalkan? Haya'an minhu, malu. Kita sebagai hamba malu kepada Allah SWT ketika mana kita melakukan kemaksiatan, dan dalam keadaan kita khaufan min iqabi, kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna sabra fil Quran ala 3 darajat. Jadi dalam Quran diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawa di dalam Quran ni telah disebutkan bahawa sabar ini terbagi kepada 3 darajat. Dia ada 3 darajat. Pertama, as-sabru ala ta'at, falahu 300 darajat. Tsani, as-sabru ala ma'siyah, falahu 600 darajat. Salis, as-sabru ala al-musibati ay inda sadmatil ula, falahu 900 darajat. 900 darajat. Jadi seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas tadi, bahawa ada 3 martabat. Pertama adalah sabar atas ketaatan, maka baginya itu 300 darajat. Okey, 300 darajat. Sebab apa? Sebab 300 darajat ni lebih sikit daripada yang lain, sebab semua orang mampu untuk melakukan amalan yang baik. Agak mudah daripada meninggalkan kemaksiatan. Contoh, senang solat tapi terkadang susah pakai tudung. Senang solat tapi susah tinggal mengumpat. Okey, sebab tu meninggalkan kemaksiatan ada pada peringkat yang seterusnya. Itu peringkat yang kedua, meninggalkan kemaksiatan, maka baginya 600 ganjaran, 600 darajat. Sebab apa? Besar, susah.
meninggalkan kemaksiatan ini lebih susah. Kadang kita dah pakai jubah, kita dah belajar lama, kita dah menjadi ulama pun, kita kadang susah menahan diri daripada melakukan kemaksiatan. Semua itu tidak lain tidak bukan, perlulah kita minta pertolongan daripada Allah SWT untuk memberikan kita kelazatan ketika mana melakukan kebaikan, dan kita merasakan kepahitan ataupun kita rasa kepeditan ketika mana kita melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar atas musibah. Maksud dia apa? Indah sadmatil ula, ketika awal-awal terjadinya musibah tersebut. Bukan awal-awal kita dah merengek, kita dah mengamuk tak tentu hala, lepas tu kita kata aku dah bersabar. Tak, yang dimaksudkan adalah ketika mana awal-awal terjadinya musibah tersebut. Okey, jadi bagi sabar ini, wali sabri lahu wa sabar lahu fawaid. Jadi bagi sabar ni, kalau kita bersabar ni ada faedah-faedah. Pertama adalah tahqiqu minha, maksudnya daripada ini itu adalah fawaid-fawaid tersebut adalah tahqiqu ma'iyatullah subhanahu, tahqiqu ma'iyatillah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yakin bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang seperti mana dalam Al-Quran, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bagi orang yang sabar ini falahu sawabun azim. Contoh dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang yang bersabar ini, mereka akan diganjari dengan pahala yang besar, itu pahala tanpa hisab. Dan orang yang selalu bersabar ini, mereka akan merasakan halawatul iman walazatih. Diorang akan merasa kemanisan iman dan kesedapan iman tersebut. Mereka dapat menghayati. Tapi kita kena ingat, famin a'zami fawaidus sabar huwa al-istiqamatu 'ala syar'i wa thabatu 'ala ad-din, hazru min su'il khatimah wa salamatu minasy syurur. Jadi kita kena ingat bahawa sabar ni, antara faedah-faedah terbesar dia adalah kita akan sentiasa berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sabar pada agama Allah Subhanahu wa taala, atas agama kita. Lepas tu kita akan sentiasa ingat, kita akan sentiasa berhati-hati supaya kita tidak diakhiri dengan su'ul khatimah. Dan insya-Allah dengan berkat sabar, dengan sabar itu insya-Allah SWT kita akan diselamatkan daripada segala keburukan. Contoh kita tahu, sebagai contoh, kita sabar supaya kita menahan diri kita daripada makan benda yang manis, insya-Allah kita akan terselamat. Jadi contoh kita sabar daripada melakukan kemaksiatan, maka kita akan selamat daripada masuk syurga. Kita sabar ketika melakukan ketaatan, kita akan diganjari dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ja'ala minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alayhi wa fiqna lil khairi wa a'inna alayhi. Hadza minni wal afu minkum.